Yang Bahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Pengerusi Tenaga Nasional Berhad, Yang Berbahagia Datuk Pengerusi Suruhanjaya Tenaga, Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad, Yang Berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya percaya ramai rakyat menanti pengumuman yang akan dibuat oleh kerajaan pada pagi ini berhubung dengan isu bil elektrik. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat bersama-sama pada pagi ini. Saya ingin memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk meneruskan bantuan prihatin elektrik tambahan kepada semua pengguna elektrik dalam kategori domestik di Semenanjung bagi mengurangkan beban mereka ekoran peningkatan bil elektrik yang dialami sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Jumlah pengguna elektrik yang akan mendapat manfaat ialah seramai 7.66 juta pengguna. Daripada jumlah tersebut, seramai 4 juta atau 52.2% pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan sebanyak RM77 ke bawah, atau penggunaan elektrik 300 kWh ke bawah akan menikmati bekalan elektrik secara percuma bagi bulan April, Mei dan Jun 2020. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kWh pula akan menerima potongan elektrik sebanyak RM231, iaitu RM77 sebulan untuk bulan April, Mei dan Jun. Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun bil elektrik di bawah bantuan prihatin elektrik yang telah dilaksanakan sejak 1 April 2020 dan akan disalurkan melalui bil elektrik bulan Julai 2020. Sekiranya pengguna dengan penggunaan sebulan sebanyak 300 kWh ke bawah telah membuat bayaran bil bagi bulan April, Mei dan Jun, bayaran tersebut akan dikreditkan semula ke dalam bil bulan Julai 2020. Bagi pengguna dengan penggunaan elektrik 300 kWh ke atas akan menerima potongan bil sehingga RM231 untuk tempoh 3 bulan tersebut di dalam bil bulan Julai 2020. Saya ingin menyebut bahawa kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya Tenaga ST mendapati sebahagian besar pengguna elektrik yang terkesan semasa PKP ialah pengguna dalam blok tarif 301 hingga 600 kWh dengan kadar tarif 51.6 sen. Kumpulan ini sebenarnya telah terkeluar daripada blok tarif tersebut disebabkan penggunaan elektrik yang lebih tinggi semasa tempoh PKP. Mereka telah memasuki blok tarif seterusnya dengan kadar 54.6 sen yang menyebabkan bil elektrik melonjak naik sekaligus mengalami pengurangan diskaun daripada 15% kepada 2%. Bagi membantu pengguna yang termasuk dalam kategori tersebut, kerajaan telah memperkenalkan diskaun tambahan dengan pengguna elektrik dalam blok tarif di antara 601 hingga 900 kWh dengan bil elektrik di antara RM232.35 hingga
RM395.60. Mereka akan menikmati diskaun tambahan 8% menjadi 10% sebulan bagi bil elektrik bulan April hingga September, berbanding hanya 2% yang dinikmati sejak April 2020. Jumlah pengguna yang terlibat ialah seramai 916,000 orang atau 12% daripada keseluruhan pengguna domestik. Saya ingin menyebut di sini bahawa keseluruhan kos bantuan peniaga elektrik tambahan ini adalah sebanyak RM942 juta. Dengan pelaksanaan bantuan ini, diskaun yang diberikan kepada pengguna bagi tempoh 1 April hingga 30 September 2020 akan meningkat kepada RM2.2 bilion. Saya juga sebut bahawa dana bantuan peniaga elektrik ini dibiayai oleh kerajaan menerusi kumpulan wang industri elektrik, Kementerian Keuangan dan juga Tenaga Nasional Berhad. Dalam pada itu, sukacita saya mengumumkan TNB bersetuju untuk menghentikan aktiviti pemotongan elektrik sehingga 30 September 2020. Justru, pengguna tidak perlu risau bahawa bekalan elektrik tidak akan dipotong sekiranya mereka menghadapi kesukaran dalam memenuhi komitmen kewangan mereka. Saya juga ingin nyatakan bahawa segala tata cara penyeraan TNB adalah teratur dan telah pun diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jadi, kerajaan berharap agar perkhidmatan melalui bantuan peniaga elektrik tambahan ini akan dapat membantu dan meringankan beban rakyat dari perbelanjaan isi rumah. Terima kasih. Okey, saya buka kalau ada soalan. Saya akan minta Suruhanjaya Tenaga dan juga TNB untuk menjawab jika dilibatkan soalan-soalan bentuk teknikal. Silakan. Assalamualaikum Pak. Saya Luqman Hidayat. Baik. Sebelum ni ada bayaran angsuran bulanan yang diberikan kepada pengguna sekiranya bil elektrik mereka terlalu tinggi. Adakah privilege ataupun manfaat itu masih dinikmati walaupun diskaun tambahan telah diberikan? Diteruskan. Bayaran angsuran diteruskan. Sehingga tempoh yang sebelum ini ditetapkan? Sama, kekal. Maknanya sehingga bulan Disember. Ini adalah yang kita umum hari ini adalah tambahan. Maknanya diskaun yang kita umumkan sebelum ini kekal. Dia tidak berubah. Malah ada tambahan kepada kumpulan 601 hingga 900 kWh, di mana kita memberi diskaun sebanyak 10%. Ini kumpulan yang kita lihat tertinggal sebelum ini. Jadi maknanya segala diskaun yang diberi sebelum ini kekal sebagaimana diumumkan sebelum ini. Okey? Datuk, tak bagi ya. Yang 942 juta itu adalah package yang akan diberi kerajaan dalam memberi diskaun tu. So, mungkin Datuk boleh jelaskan sekiranya bil elektrik seseorang tu dalam RM1,000, okey, dalam RM1,000 macam tu. So, dengan nikmat ni dan tambahan diskaun yang diberikan TNB, agak-agak pengiraan tu macam mana? Boleh jelaskan? Terima kasih. Terima kasih kerana soalan tu. Boleh dengar tak? Kalau kita tengok bil, ya, bil yang dan rancangan yang diberikan oleh kerajaan adalah melalui beberapa perkara. Yang pertama, melalui skim yang telah diberikan sebelum ini. Jadi, skim yang diberikan bergantung pada penggunaan elektrik. Mereka yang menggunakan elektrik bawah pada 200 kWh sebulan dapat 60% diskaun. Yang antara 201 sampai 300 dapat 25% diskaun, dan antara 600 sampai 300 sampai 600 dapat
15%. Yang selainnya dapat 2%. Ini skim yang asal, ya, yang telah ada dan dah dilaksanakan dalam pemilihan yang dijadikan. Skim yang baru diceritakan oleh Yang Berhormat Menteri ialah tambahan kepada skim itu. Ini bermakna orang-orang yang dapat bil, ya, yang penggunaan elektrik yang bawah pada 300 kilowatt jam sebulan akan dapat penggunaan elektrik percuma untuk bulan April, Mei dan Jun. Ya. Jika ada antara mereka yang telah membayar bil dalam bulan April, Mei dan Jun, jumlah itu akan dikreditkan ke dalam bulan Julai punya bil. Jadi pengguna-pengguna bila mendapat bil bulan Julai akan nampak berapa banyak kredit yang dia ada dalam bilnya. Kalau kita tengok kes yang diketahui tadi, kita kena menganalisa apakah sebab bil dia naik sampai RM1,000. Ya, kalau lah bil itu kerana dia tidak bayar bulan April, Mei dan Julai, Jun, ada kemungkinan dia tertumbak sampai RM1,000. Jadi kita kena balik mula pada bulan-bulan yang diadakan. Tapi kalau nak senangkan kebenarannya, kita tengok kalau your bill rendah pada 300 kilowatt, ya, percuma. Ya. So, lebih pada 4 juta orang di Malaysia akan mendapat bil percuma untuk period April, Mei dan Jun semasa PKP dilaksanakan. Itulah maklumat yang nak berikan, nak tolong orang masa PKP yang ada. Orang yang lain yang penggunaannya lebih dari 300 kilowatt, dia akan mendapat pengurangan bil sebanyak RM77 sebulan. Ya, kita kumpulkan RM77 sebulan itu untuk 3 bulan, April, Mei dan Jun, kita masukkan ke dalam bil bulan Julai. So 77 kali 3, RM213. Yang pasti penggunaan yang lebih pada 300 kilowatt, ya, dalam bulan Julai punya bil akan diberikan diskaun. Ya, diskaun sesuai kepada band yang dia ada. Kalau band dia antara 300 sampai 600, dia dapat 15% lagi. So dah dapat 231, kita bagi lagi 15%. Ya. Dan diskaun ini akan kekal sampai bulan September. Jadi ini berharap dapat menolong orang dalam masa PKP ini lah. Kerana ada seperti yang Datuk Menteri menceritakan, ada orang yang kemungkinan kenaikan kerana masa itu penggunaan yang lebih, kita mengenalkan band yang baru, ya, antara 601 sampai 900. Ya. Band yang baru ini kita naikkan diskaunnya daripada 2% ke 10%. Ya. Kerana kita naikkan band ini daripada 2 sampai 10%, dan kita mulakan pelaksanaan dari bulan April. Ya, pengguna yang dalam band ini akan dapat kredit balik, ya, daripada April, Mei dan Jun ke dalam bulan Julai. Jadi kita tambah lagi daripada 231 itu, campur kredit yang dia dapat, dan kita apply 10% discount rate kepada bil bulan Julai. Ya. Jadi bil bulan Julai ini akan turun dengan banyaklah. Dan plan yang baru ni kita kekalkan sampai hujung bulan September. Ya. Jadi saya rasa itulah kalau nak faham cara kita buat macam itu. Jadi untuk pengguna bila sampai bil bulan Julai, boleh nampaklah banyak mana diskaun yang diberi dan banyak mana pengurangan yang dapat. Tapi yang paling senang nak ingat, 4 juta orang dari Malaysia ni dapat penggunaan elektrisiti percuma untuk bulan April, Mei dan Jun. Yang penting saya nak sebut bahawa melalui pakej ini, semua pengguna yang tinggi dari 7.66 juta menerima sumbangan daripada kerajaan. Dan ada kemungkinan 4 juta yang mendapat percuma bil pada bulan April, Mei dan Jun, ada kemungkinan mereka juga akan dapat percuma bilnya pada bulan berikutnya. Itu ada kemungkinan berlaku. Ini manfaat yang kita berikan. Walaupun saya faham bahawa sudah pastilah kita tidak dapat memenuhi semua kehendak pengguna.
tetapi setidak-tidaknya keprihatinan kerajaan dapat kita berikan melalui pakej ini, karena jumlah yang kita belanjakan setakat ini hampir 2 bilion ringgit. Ini satu angka yang sangat besar. Ia sebagai tanda keprihatinan kerajaan kepada rakyat yang kita sangat faham, terkesan dengan COVID-19. Mungkin saya buka lagi kalau ada soalan lain. Datuk, ini adalah kategori domestik. Bagaimana yang bukan domestik? Bagaimana yang bukan domestik contoh seperti industri dan syur perniagaan kerana ketua terjejak akibat pelaksanaan PKP ini? Untuk domestik kita kekal sebagaimana yang kita umumkan sebelum ini. KCT hanya kita berikan pada domestik yang kita faham sangat besar kepada apa yang berlaku. Jadi untuk industri kita kekal sebagaimana yang kita umumkan sebelum ini. Okey. Assalamualaikum, saya Hilmi daripada Eswawani. Soalan kepada pihak TNB, mengapa TNB tidak baca bil masa PKP sedangkan utiliti elektrik adalah perkhidmatan perlu yang dikecualikan daripada sekatan PKP? Terima kasih. Terima kasih kerana soalan itu. Seperti tuan-tuan dan puan-puan faham, masa PKP, ya, TNB mengikut saranan kerajaan, ya, yang kita mesti mengikut atas cara yang diberikan, yang korang kena break the chain, ya, tahan menaluran COVID-19. Jadi apa yang kita buat sebagai essential service hanyalah services yang ada untuk mengekalkan supply ke dalam rakyat, ya. Kita tak nak supply kita terganggu, tetapi meter reader dikira sebagai tak essential, ya, kerana itu bukan untuk memastikan kestabilan sistem yang kita ada. Jadi meter reader diminta duduk kat rumah. Jadi TNB akut apa yang ditekankan oleh kerajaan. Kita tidak menggunakan meter reader kita keluar sehingga kerajaan kita boleh selamat. Kita tak nak penularan COVID ni makin membesar, kan? Dan kalau tuan-tuan pernah tahu 2-3 hari masa mula kita ada meter kita keluar, ya, pasal masa nak stabilize sistem, banyak meter pun ditegur oleh pemuda-pemuda. Kenapa awak datang, awak tak essential, awak nak cari duit, ya. Jadi kita ikut dan kerajaan kata duduk kat rumah dulu lah. Pasal dalam sistem kita memang ada cara kalau dunia terlambat, cara yang kita ada sekarang, ya. Pasal tu kita tak keluarkan meter kita. Meter kita hanya mula keluar daripada 15 bulan Mei selepas status COVID dalam negara bertukar. Ya, kepada apa keputusan yang dibuat oleh TNB untuk tidak membenarkan meter reader itu buat bacaan, bukan keputusan yang dibuat tanpa mendapat pandangan daripada berbagai pihak, terutama sekali Majlis Kesempatan Negara. Jadi keputusan itu berdasarkan nasihat Majlis Kesempatan Negara mengambil kepimpinan berbagai pihak. Jadi itu sebenarnya yang dibuat oleh TNB. Okey, saya buka lagi. Okey. Betul. Berkenaan dengan charge bil elektrik yang melebihi 600 kW sejam tu, adakah golongan yang akan menikmati potongan diskaun ini tergolong dalam golongan M20 yang sebelum ini dikatakan tidak sebenarnya memerlukan sebarang bantuan berbanding dengan B40 dan M40? Terima kasih. Okey, mungkin dulu. Jadi tuan-tuan pun faham, kan, masa kita buat skim bantuan yang pesan kita isu, kan, fokus kita adalah untuk menolong rakyat yang betul-betul terkesan kuat masa COVID ini. Jadi kita lebihkan pada golongan-golongan B40, ya. Tapi golongan M40 pun dapat diskaun juga, ya. Kalau kita kira golongan M40, mereka mendapat diskaun antara 25% ke 15%. Masalahnya masa PKP, penggunaannya mungkin ternaik. Dia naik kepada duduk kat rumah, dia banyak lebih sikit menggunakan elektrisiti, dia termasuk pada band yang tinggi sikit. Jadi kita introduce band baru ni nak menolong mereka
kadar penggunaannya mungkin naik sikit masa tu. Tapi bila kita introduce dan baru ni, kita bukan bagi ke depan, kita test it sampai April, ya, dan kita tarik untuk 6 bulan yang sama dengan skim yang kita bagi masa first announcement yang dulu. Ya, jadi demo dapat yang ni campur dengan yang RM230 yang kita akan predikkan dalam bulan Julai. Golongan T20 masih Masa kita buat announcement skim yang pertama tu kan, semua orang di Malaysia mendapat benefit. Cuma yang bezanya kita tolong yang bawah tu lebih sikit. Ya. Jadi golongan T20 antara golongan yang mendapat diskaun yang 20% tu lah. Ya. Kali ini seperti yang diumumkan, semua orang akan dapat yang 300 kilowatt hour tu sehingga menentu sebulan, semua dapat, ya, termasuk golongan T20. Okey. Ada lagi soalan? Okey, silakan. Kenyataan media akan kita edarkan sepanjang ini. InsyaAllah. Semua akan dapat. Saya nak tanya dari segi sektor tenaga ni mungkin ada kewajaran untuk ada persaingan. Contohnya sekarang hanya PNG saja yang untuk elektrik mungkin ada mungkin wajar ada cara untuk pecah monopoli dan sebagainya. Setakat ini kerajaan tidak membuat apa-apa keputusan pun tentang penggunaan. Yang perlu kita ingat bahawa sektor tenaga ini penting kepada kerajaan. Oleh itu, polisi setakat ini perlu ada pengawalan. Jadi pada pandangan kita, apa yang kita lakukan ini yang terbaik untuk membolehkan kita menangani isu-isu seumpama yang berlaku pada hari ini. Itu yang penting. Kalau tenaga ini ada banyak pihak lain yang melaksanakannya, dia menyusahkan kita untuk membuat kawalan. Jadi pendekatan dan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan itu yang terbaik sebenarnya. Untuk memandangkan kita dalam proses mungkinkah ada kajian Boleh bagi mic. memandangkan kita dalam pasca COVID-19, so mungkinkah untuk next lepas ni ada kajian semula untuk rate ataupun kadar elektrik bagi mengurangkan lagi beban pengguna. Kita tahu kerajaan dah bagi banyak diskaun dan juga subsidi, tapi mungkin kajian semula tarif elektrik, sebab ada yang komen bahawa kadar elektrik sekarang ni terlalu tinggi yang mungkin sekarang membakar pengguna. So mungkin ada kajian semula untuk mungkin pengguna domestik khususnya. Untuk tarif ini kita memang ada tempoh yang mesti kita buat kajian. InsyaAllah untuk tarif ini kita akan buat pengumuman selepas ini. Mungkin dari sini buat pengumuman. Saya mungkin boleh tambah daripada saudara tenaga. Kalau tuan-tuan ambil maklum, kita ada satu mekanisme incentive based regulation IBR yang akan dimulakan semula pada untuk regulatory period nombor 3 tahun hadapan. Jadi setiap pusingan IBR itu tentulah ada unsur-unsur kajian berkenaan dengan struktur tarif dan sebagainya. Jadi untuk jawapannya memang kerajaan sentiasa mengkaji. Jadi kita ambil maklum apa yang diutarakan hari ini untuk kajian kita akan datang. Cuma saya bagi jaminan setiap kajian tarif yang kita buat kepentingan rakyat akan tetap kita berikan utama. Untuk ini kita akan membuat pengumuman insyaAllah dalam tempoh terdekat. Tapi apa yang kita laksanakan ini untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kesan daripada COVID-19. Itu pengumuman yang kita buat pada hari ini. Okey, boleh saya buka? Okey. Mungkin last question. Ada lagi soalan? Last. Insentif yang diminta ini adalah lebih kepada pengguna domestik. So untuk industri adakah akan diumumkan, sebab mereka kata ketika PKP mereka punya operasi tidak dibuka,
tapi pembinaan tu tetap berjalan. Tu macam mana tu? Kita sebagaimana saya sebutkan tadi, kita tekan keputusan yang kita buat sebelum ini. Yang kita nak tunjukkan adalah kumpulan domestik ini kumpulan yang amat terkesan dengan COVID-19. Jadi itu saja. Okay, terima kasih kepada Last question. FAQ. Yes. FAQ. FAQ, yes. Will the ministry issue FAQ on this new bantuan? And can we get it today? Ada FAQ. Boleh. Okey. Kalau tidak ada apa-apa soalan, saya ucapkan banyak terima kasih atas persoalan ini dan edaran kenyataan media boleh diambil di sebelum keluar daripada Dewan ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.